Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan malam ini kita masuk ke surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah, dan surah ni tak panjang. Mungkin pada pertemuan ini kita lebih kurang setengah jam begitu saja untuk surah Al-Adiyat ini. Jadi perkataan Al-Adiyat diambil daripada ayat pertama di dalam surah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wal-'adiyati dhabha. Okey, Al-Adiyat ini adalah maknanya yang meluru dengan pantas. Maksudnya yang meluru dengan pantas. Jadi yang meluru dengan pantas ni, apa yang meluru dengan pantas? Ataupun yang berlari dengan pantas. Nanti kita akan tengok. Tapi maksudnya dari segi namanya, surah ini adalah berkenaan dengan surah Al-Adiyat, iaitu yang bergerak dengan pantas ataupun meluru dengan pantas atau berlari dengan pantas. Okay. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Okey, kalau kita tengok dekat sini, wal 'adiyati dhabhan ni sampai wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ini satu segmen. Lepas tu segmen kedua ini habis. Dua segmen saja untuk surah ni. Tetapi dari segi jumlah ayat, kalau kita tengok 1 hingga 8 ni adalah segmen yang pertama. 1 hingga 8. Yang ni kalau kita buangkan tanda penghujung ayat-ayat Al-Quran tu, dia jadi macam ni. Dari segi nak memahami ungkapan-ungkapan ni pun sebagai satu segmen itu, dia akan nampak lebih jelas lah. Jadi tidak dilihat bahawa satu ayat Quran tu dia tidak menunjukkan ayat percakapan ni dah habis dekat ni. Sebenarnya tak habis lagi. Bermula daripada sini, habisnya dekat nombor 8. Okey, jadi wal 'adiyat ni tadi kita yang meluru dengan pantas ataupun yang berlari dengan pantas. Kita boleh juga kata yang tangkas berlari, macam yang ditulis kat sini. Kemudian dhabhan. Jadi wal 'adiyat, ini waw ni adalah sumpah. Maknanya Allah SWT sumpah dengan yang
meluru dengan pantas ataupun yang tangkas berlari. Kemudian bila ditangkas berlari ini dia ada dhabh. Okey, dhabh ini adalah bunyi nafas. Apabila yang tangkas berlari ni ataupun yang lari kencang ni, dia pernafasan dia akan berbunyi. Jadi bunyi pernafasan apabila yang berlari dengan kencang ni berlari, ada bunyi pernafasan. Jadi bunyi nafas tu adalah dhabh. Jadi maknanya kalau kita nak faham dia jadi macam inilah, demi yang tangkas berlari sambil menghasilkan bunyi nafas, ataupun demi yang berlari kencang sambil menghasilkan bunyi nafas. Apa yang berlari dengan kencang di sini? Kalau kita kira dari segi bunyi nafas ni, kalau manusia pun kalau dia berlari dengan kencang, maksudnya dia berlari dengan pantas, dia akan ada juga bunyi nafas tu. Tapi bila kita tengok lagi bahagian-bahagian yang berikutnya, baru kita nampak ini bukan merujuk kepada manusia. Iaitu apa dia? Falmuriyati qadhan. Lalu menjadi pencetus cebisan api. Al-qadhu, api yang tercetus. Apabila contohnya macam ada pergeseran, macam besi dengan atau besi kan, contohnya besi bergeser dengan besi itu menyebabkan dia ada cebisan. Ya, cebisan api itu dipanggil qadh. Jadi boleh jadi juga macam kalau katalah batu yang keras kan, contohnya mungkin kalau ada benda yang bergeser, antara batu yang keras tu mungkin berlaku juga cebisan api tu. Kemudian apa? Fal mughirati subhan. Lalu menjadi penyerang hendap di waktu pagi. Al-mughirat maksudnya menyerang dengan apa ni, macam serang hendap, maksudnya menyerang dengan keadaan musuh kita kata dalam keadaan leka. Itu adalah mughirat, yang melakukan serangan itu. Jadi sekarang ni kalau kita nak kata adakah ini boleh jadi juga kalau kita tengok kat sini, contohnya katakanlah manusia kan, contoh kalau kita nak fikirkanlah, manusia boleh tak berlari dengan kencang? Boleh. Berlari pantas? Boleh. Boleh tak dia menyebabkan cebisan api tercetus? Boleh jadi kalau katalah dia punya tombak dia ke, ataupun dia bawa pedang ke, ataupun dia bawa tukul besi ke, jadi dia ketuk satu besi yang lain, ataupun dia ketuk batu yang keras ke, menyebabkan ada cebisan api. Okey. Boleh tak manusia jadi penyerang hendap pada waktu pagi? Boleh. Boleh juga. Tetapi sekarang ni, adakah ini menyifatkan manusia? Jawapan dia, ini tidak menyifatkan manusia. Kerana apa? Kerana sifat-sifat ni digunakan bentuk feminin. Dalam Quran datang dalam bentuk feminin. Jadi al-adiyat. Kalau katalah manusia, ini kita kata pada zaman tu, adakah kebiasaannya yang nak berlari dengan pantas, yang nak menyebabkan cebisan api dan menyerang pada waktu pagi, menyerang hendak pada waktu pagi adalah pasukan tentera wanita? Jawapannya tidak.
Kalau kata yang pergi perang pada zaman itu adalah lelaki-lelaki. Jadi kalau kita nak kata yang ini nak masukkan lelaki, maksudnya manusia lah yang pergi berperang, dia tidak sesuai dengan konteks. Kemudian mungkin ditimbulkan persoalan. Kan dalam tafsir dah sebut dah kan, apa yang dimaksudkan ni, mengapa tak cerita benda tu terus? Jawapan dia, kalau kita nak cerita tu terus, dia jadi tak ada lah misterinya. Ungkapan tu sendiri tu dia ada misteri dia, maksudnya dia ada unsur suspend dia, demi yang tangkas berlari. Jadi kalau katalah kita dengar kali pertama yang tangkas berlari, apa benda kita kena dengar lagi berikutnya. Jadi yang dimaksudkan sini adalah kuda-kuda perang. Kuda-kuda perang. Jadi kalau kata kuda-kuda perang, dia tidak timbul persoalan sama ada lelaki apa ni, jantan ke betina ke. Sebab kalau dari segi bahasa Arabnya benda tu dikira tidak berakal. Haiwan-haiwan ni tidak berakal. Jadi yang dimaksudkan sini adalah al-khail. Dalam bahasa Arabnya al-khail, mana kuda. Bila al-khail, dia merupakan benda tidak berakal. Jadi boleh disifat. Dia akan disifatkan apabila al-khail itu menunjukkan banyak. Jadi dia disifatkan secara feminin. Jadi sebab itu dekat sini bila kita dah tahu dah, bolehlah dinyatakan kat sini demi kuda perang yang tangkas berlari ataupun yang berlari kencang sambil menghasilkan bunyi nafas. Kepada yang yang ada basic bahasa Arab sikit, dekat sini ulama tafsir mengatakan macam mana? Dan ulama bahasa Arab lah menyatakan wal adiyati yadbahna dhabhan. Yadbahna dhabhan. Yang berlari sambil menghasilkan bunyi nafas. Itulah. Tapi dekat sini ni dia ada yang tersirat. Yadbahna dhabhan. Okay. Kemudian dia mencetuskan sekarang ni kalau kita dah nampak dah gambaran ni, kuda ni berlari dengan pantas. Di kaki dia ada apa? Di kaki dia ladam kuda. Besi. Kuda akan dipasang dengan ladang kuda. Itu besi. Jadi besi itu bila dia kena kepada batu yang keras ataupun dia kena dengan ada besi yang ada mungkin ada di tanah tempat dia berlari dengan pantas tu, dia menyebabkan mencetuskan cebisan api. Jadi maknanya lalu menjadi pencetus cebisan api. Kemudian kuda-kuda ni digunakan untuk melakukan serangan hendap. Maka kuda-kuda ni adalah penyerang hendap pada waktu pagi. Dan dekat sini digunakan perkataan subh. Dalam bahasa Arab, waktu pagi ada juga sabah. Jadi maknanya kalau subh ni kita kata awal pagi dalam keadaan tak begitu cerah lagi, kita kata gelap-gelap lagi, kelabu-kelabu lagi. Sebab waktu pagi dia berpanjangan sampai kita kata kalau macam sekarang ni kita ada jam sampai pukul 10, 11 pun kira pagi lagi. Tapi masa tu dah cerah. Sini disebut subhan. Maksudnya pada awal pagi. Jadi bila kuda berlari dengan pantas, kuda perang ni berlari dengan pantas sehingga
pantas tu, sehingga bila dia ketuk benda yang keras tu, kaki dia ketuk benda yang keras tu menyebabkan tercetusnya cebisan api. Dan kuda-kuda ni diguna untuk menyerang hendak pada waktu pagi. Bila dia dah lalu di kawasan yang berpasir tu, apa yang akan berlaku? Pasir-pasir akan berterbangan. Debu-debu akan berterbangan. Ini yang dikatakan lantas menerbangkan debu. Atharna naq'an. Menerbangkan. Dia menyebabkan debu-debu berterbangan ke atas. Debu ni naq'an. Fa'atharna naq'an bihi. Cuma dalam Quran, sebelum naq'an datangnya bihi. Iaitu apa dia? Pada waktu itu. Iaitu pada waktu awal pagi ni lah. Fa'atharna bihi. Lalu dia menerbangkan pada waktu awal pagi tu debu-debu. Sehinggalah akhirnya apa yang berlaku? Fawasatna bihi jam'an. Pada waktu itu juga bihi ni. Pada waktu itu juga kuda-kuda ni wasatna, berada di tengah-tengah jam', di tengah-tengah kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan musuh lah. Sebab ni cerita pasal diserang sendak. Benda tu maknanya berlaku dengan pantas. Allah SWT menceritakan menggunakan kuda perang sebagai perkara yang Allah SWT guna untuk sumpah dekat sini. Allah sumpah dengan kuda perang yang sifatnya macam ni. Maksudnya kuda yang pantas, yang menyerang hendak menyebabkan debu-debu di tanah itu berterbangan, pasir-pasir tu yang kecil tu berterbangan, dan dengan pantasnya berada di tengah-tengah kumpulan musuh. Kemudian itu bahagian sumpah. Sebagaimana yang kita tahu, bila suatu sumpah, dah banyak kali dah kita jumpa, bila ada satu sumpah, dia ada benda yang nak ditekankan. Apa benda yang nak ditekankan tu? Jadi yang ditekankan tu adalah yang ni. Innal insana li rabbih lakanud. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya. Kalau dalam bahasa Arab, benda ni dia dari segi struktur Nahu bahasa Arab ni dia ada flexibility. Jadi dalam Quran disebut terhadap Tuhannya dahulu. Tapi kita dalam bahasa Melayu ni, kita nak bagi lebih sesuai dengan laras bahasa Melayu, kita atur macam ni. Sesungguhnya manusia itu sering mengabaikan Tuhannya. Kanut, maksudnya dia tak bersyukur. Tidak menghargai Tuhan dia. Yang mana dia abaikan, dia tak ambil peduli. Manusia ni manusia mana ni? Dekat sini dikatakan dari segi manusia yang dimaksudkan dekat sini ni manusia yang menentang Nabi lah. Pada ketika Nabi di Mekah tu, Nabi menghadapi tentangan yang kuat daripada kaum dia sendiri. Jadi ada di kalangan mereka tu menjadi yang kita kata begitu agresif dan begitu bongkak terhadap Nabi SAW. Jadi di sini dinyatakan bahawa seolah-olah kita kata bongkak sungguhlah kamu ni. Wahai manusia yang melawan utusanku, bongkak sungguh kamu ni.
kamu sering mengabaikan Tuhan kamu. Mengapa benda ni dibangkitkan? Sebab Al-Quran, di tempat lain Al-Quran nyatakan bahawa sebenarnya orang Quraisy ni, kalau ditanya siapa Tuhan kamu, siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Maknanya mereka bukan tak percaya bahawa pencipta alam itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila nak sampaikan ajaran daripada pencipta alam itu, mereka dah tolak, dah sanggah. Jadi sebab tu dia kata sering mengabaikan Tuhan. Maksudnya melawan. Dan sebab itulah juga dia kata wa innahu ala zalika la syahid. Dan dia sendiri adalah saksi akan perihalnya itu. Sebab apa? Sebab ulama menyatakan bahawa sebab mereka mengiktiraf bahawa Allah SWT adalah pencipta alam semesta yang menguasai segala-galanya. Tapi bila Nabi menyampaikan kepada mereka bahawa aku adalah utusan daripada Tuhan semesta alam itu, dan ini adalah Nabi berikan bukti-bukti kebenarannya, benda tu ditolak mentah-mentah oleh mereka. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah mereka ni kenal Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hidup di kalangan mereka. Bukannya orang asing. Kalau katalah orang asing datang, tiba-tiba katalah datang daripada zaman tu lah, dekat Mekah ni, satu orang datang daripada Bahrain ke, daripada Qatar ke, zaman tu kita tak tahulah nama apa kan, tapi katakanlah seorang datang daripada Bahrain ke, daripada Persia, daripada Iran ke apa ke, datang ke Mekah, lepas tu kata aku ni mendapat perutusan daripada Tuhan semesta alam. Itu orang asing. Kalau katalah, kalau berlaku macam tu, siapa dia ni? Tapi Nabi Muhammad adalah seorang individu yang hidup di dalam masyarakat mereka, dan mereka tahu bahawa Nabi Muhammad ni adalah manusia yang lurus, manusia yang amanah, manusia yang jujur, yang tak ada cakap, yang tak ada cakap merapu, tak ada cakap bohong, dan peribadinya lain daripada manusia-manusia yang lain pada masa tu. Kepribadiannya satu yang amat tinggi. Sebab tu Nabi antara lain yang dinyatakan bahawa pernah Nabi kumpulkan, dia kata sekarang ni kalau aku nak bagi tahu di belakang bukit ni ada tentera yang nak serang kamu percaya cakap kamu tak? Dia kata kami percaya. Yang Nabi kumpul tu cakap kami percaya. Sebab apa? Sebab mereka tahu bahawa manusia yang namanya Muhammad ni tak pernah bercakap bohong. Jadi sekarang ni, bila mereka menolak apa yang Nabi sampaikan, menolak apa yang Nabi nyatakan kepada mereka, sebab itu sebenarnya mereka menjadi saksi akan kesalahan mereka sendiri. Sebab dari dalam hati mereka, di dalam diri mereka, mereka tahu bahawa Muhammad bila bercakap, manusia nama Muhammad ini bila bercakap, dia tak cakap bohong. Dan hakikatnya, kita tahu, macam contohnya dia orang kata dia ni dah jadi gila contohnya. Hakikatnya mereka dapat tahu di dalam hati mereka bahawa Nabi Muhammad tidak gila.
Itu hanya mereka tuturkan untuk nak bagi, nak kita kata bagaikan nak bagi penyedak hati mereka je lah. Ha. Bila mereka tak terima tu, nak justify benda tu, seolah-olah nak kata, oh, tak boleh pakai lah, dia ni dah gila. Ha. Tapi di dalam hati mereka tahu ini lah. Jadi sebab tu dinyatakan sini bahawa mereka sendiri adalah saksi akan kesalahan mereka tu sendiri. Sebab apa kita tahu saksi kesalahan ni? Sebab apa? Sebab dalam Quran ni digunakan ala. Digunakan perkataan ala. Okey. Ada satu lagi yang Al-Quran nyatakan di sini. Allah nyatakan sebagai satu yang ditekankan kat sini. Manusia tersebut yang kuat menentang Nabi SAW tu, innahu lihubbil khairi la syadid. Syadid maknanya kuat. Kuat buat apa? Hubbil khair. Mencintai harta. Okey, al-khair ni asal maknanya apa? Kebaikan. Tapi yang dimaksudkan sini adalah harta. Jadi maknanya Al-Quran mengakui bahawa sebenarnya harta itu ada kebaikan dia. Tapi dia masalah dia apa dia? Dia tak boleh mencintai harta. Kena mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mencintai Allah. Bila mencintai Allah, harta yang ada tu akan digunakan untuk membawa kepada ketakwaan. Tapi mencintai harta maksudnya itu yang menjadikan masalah. Jadi di sini antara lain disebutkan kat sini seolah-olah memberi gambaran bahawa manusia ni dia mengabaikan Tuhan dia ni kerana apa? Kerana dia sangat mencintai harta. Ini menggambarkan apa? Bahawa dia memang banyak harta lah, manusia yang melawan ni. Kalau dia tak ada harta, macam mana kita kata dia mencintai? Dia perlu nak cari dulu. Jadi yang ni mengingatkan kita kepada apa? Apa yang dinyatakan dalam surah Al-Alaq yang kita dah pernah baca sebelum ni. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni dia jadi macam nak bongkak apabila dia rasa dia dah kaya, dia rasa dia tak perlu pada orang lain. Dia rasa dia cukup. Jadi ada beberapa contoh-contoh lagi yang Quran berikan, orang yang rasa diri dia hebat dengan sebab ada harta, ada pengikut yang ramai dan sebagainya, menyebabkan dia lupa diri. Menyebabkan dia jadi kanut, abai terhadap Tuhan dia. Macam dalam surah Al-Kahfi contohnya, yang ada 2 kebun tu. Okey. Jadi yang ditekankan melalui sumpah ini adalah manusia itu sering mengabaikan Tuhannya. Manusia mana? Manusia yang lupa diri itulah, manusia yang menentang kebenaran tu. Manusia itu sering mengabaikan Tuhannya dan dia sendiri adalah saksi akan perihalnya itu, dan di samping amat kuat mencintai harta. Okey. Kemudian Tuhan menempelak dia dengan soalan ini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Afala ya'lamu, tidakkah dia tahu? Tahu apa? Tahu apa ni? Sebenarnya dekat sini dalam ayat ni tak disebut. Kalau sekali baca macam ayat ni,
bahagian tu disebut? Sebenarnya tak disebut. Tahu apa? Tidakkah dia tahu bahagian ni dia akan dihukum dengan hukuman yang berat? Ataupun apa juga makna yang selaras dengan itu? Jadi makna sebab tu benda tu tak disebut. Makna yang selaras dengan itu contohnya macam mana? Tidakkah dia tahu dia akan terancam? Tidakkah dia tahu dia dalam keadaan bahaya? Tidakkah dia tahu dia akan disiksa dengan dahsyat? Jadi benda-benda tu semua selaras dengan makna ni. Dia tak disebut. Tidakkah dia tahu dia akan dihukum dengan hukuman yang berat? Ini sebagai satu contoh. Bila? Bila ni baru timbul cerita ni. Apabila semua yang di dalam kubur akhirnya digeledah. Dan apa yang di dalam dada didedahkan. Jadi maksudnya macam mana? Tuhan tempelak dia macam mana? Sekarang ni kamu, kalau kita cakap bahasa kampung ni, kita kata kamu action sangat. No? Kamu bongkak dan angkuh sekali. Atau dekat sini dalam orang ketiga, dalam bentuk orang ketiga, manusia. Tadi yang saya sebut tu seolah-olah macam kalau cakap depan, adakah kamu? Dan ni sekarang ni dalam Quran ni orang ketiga. Dia tu begitu bongkak sekali, begitu sombong sekali, begitu angkuh sekali. Dia tak tahu ke apabila gitu. Dia tak tahu ke apabila segala yang ada dalam kubur tu digeledah, dibongkar, dan segala ada apa yang di dalam dada manusia didedahkan, dia akan berdepan dengan siksaan yang dahsyat. Dia akan berdepan dengan hukuman Tuhannya. Dia tak tahu ke? Jadi macam tu. Jadi ini adalah soalan bukan dengan nak maksud nak menunggu jawapan. Soalan ni adalah dalam bahasa Inggeris kita rhetorical question. Maksudnya hanya untuk menempelak. Jadi maknanya dia tak tahu ke apabila nanti benda yang dalam kubur tu digeledah, dikeluarkan kembali, maksudnya manusia hidup semula, dan apa yang tersimpan di dalam dada manusia ni didedahkan, segala kekufuran kamu, hasad dengki kamu, angkuh kamu apa semua tu didedahkan. Tidakkah kamu tahu bahawa ketika itu kamu berdepan dengan hukuman yang dahsyat? Lepas tu ditutup dengan kenyataan yang begitu mendalam kesan dia ni. Maksudnya dari satu segi macam satu peringatan yang tajam kepada yang lupa diri ni. Apa dia? Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka. Jadi maknanya kalau kita tengok tadi mula-mula sebut insan, seolah-olah macam seorang. Jadi insan tu bukan maksudnya seorang dia. Mana-mana yang termasuk di kalangan insan yang kufur tu, yang melawan tu. Jadi akhirnya dekat bahagian akhir sekali disebutkan secara keseluruhan, Tuhan mereka pada hari itu, yauma idzin la khabir, maha mendalam pengetahuannya. Khabir ni tahu secara detail. Tak ada satu detail pun yang terlepas. Itu yang tu tahu dengan mendalam. Bihim, iaitu apa? Mengenai mereka. Maksudnya mengenai mereka ni, mengenai perihal mereka tu. Apa yang mereka lakukan di dunia ni, tak ada tempat nak sorok. Tempat yang paling mendalam untuk nak sorok ni, iaitu di dalam dada, di dalam diri manusia ni sendiri. Itu pun
Fussila, didedahkan dan dibongkarkan. Jadi inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mendalam pengetahuannya mengenai perihal mereka. Wallahu a'lam. Wa bihi taufiq. Kita berhenti kat sini. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilman wa yulhiqana bi'ibadihi as-salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.